Perayaan musim ruro yang diberkati, yaitu perayaan Tompet, telah tiba. Hari ini, kita akan pelajari firman Tuhan bersama-sama di bawah tajuk Kehidupan Doa dan Pertaubatan. Hari ini ialah perayaan Tompet. Tuhan menetapkan perayaan Tompet untuk disambut dengan meniup trompet pada hari pertama menurut kalender suci, iaitu 10 hari sebelum hari pengampunan dosa. Perayaan ini membenarkan orang bersedia untuk hari pengampunan dosa dengan mengaku dan bertaubat daripada semua dosa serta pelanggaran yang mereka lakukan pada tahun yang lalu. Mulai hari ini, badan dan minda kita menjadi suci dan saleh dengan bertaubat 10 hari. Inilah perayaan Tompet yang kita sambut hari ini. Bahagian perayaan Tompet yang paling penting ialah pertaubatan. Doa 10 hari dari perayaan Tompet hingga hari pengampunan dosa bukanlah hanya masa untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang mengampuni dosa kita pada hari pengampunan dosa, tetapi juga masa untuk minta pengampunan Tuhan dengan mengaku dan bertaubat semua dosa serta pelanggaran yang telah kita lakukan. Jadi, saya percaya bahawa doa dan pertaubatan adalah paling penting semasa minggu berdoa dari perayaan Tompet hingga hari pengampunan dosa. Alkitab memberitahu kita melalui buku Wahyu bahawa asap kemenyan doa ialah korban yang pasti dibawa ke depan Tuhan dengan tangan malaikat. Marilah lihat buku Matius bab 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di syurga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah maksudnya minta? Ya, bermaksud berdoa. Doalah, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan juga suruh kita cari. Bagaimanakah kita cari? Kita dapat cari melalui doa. Doalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ketok juga bermaksud berdoa. Doalah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam buku Matius bab 7, Kristus Yesus memberitahu kita bahawa harus berdoa dengan suruh kita minta, cari dan ketok. Dia menyatakan semua manusia akan masuk doa. Jika anda berdoa, anda pasti akan menerima apa yang anda minta dan pintu akan dibuka bagimu. Namun, orang jarang berdoa apabila semuanya berjalan lancar dan kembali normal. Apakah nafas roh kita? Doa. Tidak berdoa sama seperti tidak bernafas. Jika kita malas berdoa, itu bermaksud roh kita sedang nazak. Oleh itu, untuk buat kita menyedari kepentingan doa, Kristus Yesus memberi teladan dengan berdoa dari awal pagi. Marilah pastikan ini dalam buku Markus bab 1. Bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apakah yang dia lakukan di sana? Berdoa di sana. Sepanjang hidupnya di bumi ini, Kristus Yesus memberi kita teladan yang sempurna dengan bangun awal setiap pagi tanpa kecualian untuk berdoa di tempat yang sunyi. Dia memberi semua manusia teladan untuk memperhebat kuasa penginjilan melalui doa. Bersungguh-sungguh mengisytiharkan kerajaan Tuhan dan berita keselamatan sepanjang hari
untuk menyelamatkan banyak roh. Kalian semua, doa kita mungkin nampak tidak berkuasa, seolah-olah kita berbisik-bisik kepada Tuhan selama 5 atau 10 minit. Kita mungkin berfikir bahawa doa hanyalah masa untuk menyatakan keinginan sendiri. Tidak sama sekali. Sebenarnya, doa mempunyai berpuluh-puluh ribu kuasa. Jadi, berapa kali Tuhan suruh kita berdoa? Tidak kira apapun yang terjadi, sentiasa bersukacitalah. Apalagi yang Tuhan suruh kita lakukan, tetaplah berdoa. Itu bermaksud, janganlah hanya berdoa 1 atau 2 minit. Dia berfirman, berdoa tanpa henti. Kita berasa susah dan sakit jika berhenti nafas. Sama seperti badan fizikal mati jika kita berhenti nafas. Roh kita juga mati jika kita berhenti doa. Jadi berapa banyak harus kita berdoa? Tuhan berkata berdoa tanpa henti. Kita mungkin anggap bahawa doa tidak berkuasa, namun apabila Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun dahulu, Dia memberi kita teladan yang terbaik tentang doa. Marilah lihat berapa banyak kuasa Tuhan tergantung dalam doa melalui buku Markus bab 9. Markus bab 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini ku bawa kepadamu, kerana ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terkuling-kuling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita mesti percaya kuasa Tuhan. Walaupun berdoa, kita harus berdoa dengan iman, bukan? Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-oncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ya sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Tuhan jelas memberitahu kita bahawa kuasa dan kewibawaan seperti itu tidak dapat berlaku tanpa doa. Sudah tentu, murid-murid banyak berdoa pada masa itu. Yesus menjalani kehidupan doa, berdoa dari awal pagi demi keselamatan manusia. Seperti yang diajarkan Alkitab, tetaplah berdoa. Apabila murid-murid sibuk dan semuanya berjalan lancar, mereka tidak menyedari keperluan untuk berdoa. Namun, apabila mereka menghadapi masalah, barulah mereka cepat berdoa. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan mengapa mereka tidak menerima kuasa. Yesus mengajar murid-murid dengan berkata, satu-satunya sebab kamu tidak ada kuasa ini kerana kamu kurang berdoa. Dalam buku Markus pasal 9, Yesus jelas berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dia menunjukkan bahawa murid-murid tidak dapat mempunyai kuasa itu kerana mereka kurang berdoa.
Tuhan memberi kita kuasa melalui doa. Melalui perayaan musim ruru tahun ini, janganlah berdoa seperti biasa dengan berfikir, aku perlu berdoa kerana ini perayaan. Sebaliknya, kita harus berdoa dengan mengetuk dengan segenap hati, meminta dengan segenap jiwa kita dan mencari dengan segenap kekuatan kita. Maka pintu akan dibuka untuk kita dan kita akan menjumpai jalan. Kita akan saksi sama ada apa yang kita minta dipenuhi atau tidak. Jika kita maju dengan iman, suatu hari nanti anda akan berkata, wah, Injil sudah diselesaikan dan Tuhan sudah mendirikan Sion di Samaria dan ke hujung bumi. Dimanapun anda akan dengar ahli-ahli berseru, kita sudah sampai ke hujung bumi. Kita sudah menyelesaikan Injil di hujung bumi. Kalian semua, Injil sudah dalam tahap penyelesaian di banyak benua. Jadi sekarang, kita perlu lebih berjaga-jaga melalui perayaan musim ruru dengan banyak berdoa. Injil sudah diselesaikan di Afrika. Injil juga sudah selesai bahkan di kawasan Eropah yang turunnya lembap. Melalui doa kita yang ikhlas, kita akan dapat menghantar berita yang baik dan menakjubkan ini kepada Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Memandangkan Tuhan berkata bahawa jenis kuasa ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, tolong percaya kuasa doa. Ini bukan kata-kata saya. Bukankah Yesus sendiri memperkenalkan manusia kehebatan dan kuasa doa melalui firman-Nya dalam Alkitab? Terdapat banyak berkat lain terkandung dalam doa. Jika kita berdoa sungguh-sungguh, kita tidak akan jatuh ke dalam percubaan. Doa boleh memanggil kuasa Tuhan, membantu kita menentang percubaan dan memenuhi kebijaksanaan yang kita kurang. Semua berkat yang menakjubkan terkandung dalam doa. Marilah baca buku Matius bab 26, ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan kita buat apa? Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberi kita alat rohani penting yang disebut doa, yang mengelakkan kita daripada pencobaan. Marilah lihat buku Yakobus bab 1. Doa juga membuka pintu hikmat yang tidak terhingga. Marilah lihat ajaran buku Yakobus bab 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Maksudnya kita berdoa kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Setiap kali kita kekurangan kebijaksanaan, kita akan menerima dengan kelimpahan apabila kita berdoa. Ini bukan janji manusia, tetapi janji yang tertulis dalam firman yang diberikan Tuhan. Doa boleh memanggil kuasa Tuhan. Doa boleh memberi kita hikmat. Doa boleh buat kita tidak jatuh ke dalam pencubaan. Menurut buku Lukas 4:11, doa juga boleh memberi kita kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata bahawa Dia akan mendengar doa orang yang mematuhi perintah-Nya. Mazmur 451 juga memberitahu kita bahawa kita dapat menerima bantuan Tuhan jika kita berdoa agar jangan berdosa. Orang yang hidup pada zaman ini sangat sibuk. Mereka sibuk dengan pekerjaan dan hal peribadi. Mereka pun tidak ada masa untuk merenung diri sendiri. Mengetahui hal ini, jadi Tuhan menetapkan perayaan ini pada 3,500 tahun dahulu dan memberi kita cukup masa untuk berdoa dan merenung diri sendiri dari perayaan trompet hingga hari pengampunan dosa. Jika hingga sekarang ada roh yang sesak nafas, maka sekaranglah masa untuk roh kita bernafas dengan tenang. Kita harus mengubah cara bernafas
supaya dapat nafas dengan lebih lancar dan mengalami banyak berkat melalui doa kepada Tuhan. Tuhan menerangkan kuasa doa dengan terperinci melalui Alkitab. Antara banyak perkara yang perlu didoakan, kita mesti doa agar bertaubat semasa perayaan ini. Mari kita lihat beberapa ayat tentang pertaubatan. Kita harus memanjatkan doa pertaubatan. Marilah lihat buku Mazmur bab 51 ayat 19. Bab 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Apa? Tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Hati yang patah dan remuk, dalam kata lain bermaksud bertaubat. Tuhan berkata bahawa Dia tidak akan pandang hina korban bertaubat. Marilah baca buku Mazmur bab 7 ayat 11. Bab 7 ayat 11. Tuhan Hakim yang benar. Tuhan menunjukkan kemukaannya setiap hari. Jika manusia tidak bertaubat, Dia akan mengasah petanya. Dia akan memasang panahnya. Alkitab berkata bahawa Tuhan mengasah petanya jika seseorang tidak bertaubat. Mengapakah Tuhan mengasah petanya? Untuk memusnahkan orang yang tidak bertaubat. Dia juga berkata bahawa Dia akan memasang panahnya agar anak panah ditembak jika kita tidak bertaubat. Inilah cara Tuhan menunjukkan kemukaannya setiap hari kepada orang yang tidak bertaubat. Tuhan menunjukkan kemukaannya setiap hari. Jika manusia tidak bertaubat, Dia akan mengasah petanya, Dia akan memasang panahnya. Ayat 13. Dia telah menyiapkan senjata-senjatanya yang membawa maut. Dia menyediakan anak-anak panahnya yang menyala. Orang yang menghamilkan kejahatan dan membenihkan kekacauan akan melahirkan kekecewaan. Orang yang menggali lubang akan jatuh ke dalam lubang yang digalinya. Alkitab berkata bahawa Tuhan menunjukkan kemukaannya kepada orang yang tidak bertaubat. Dia akan mengasah pedang dan memasang panahnya untuk orang itu. Jika kita meringkaskan maksud pertaubatan yang disebut dalam Alkitab, ia bermaksud bahawa kehidupan orang yang bertaubat lebih berharga seperti 1000 tahun meskipun dia hidup sehari. Alkitab juga menggambarkan kehidupan orang yang bertaubat seperti kehidupan orang yang telah bangkit daripada kematian. Kehidupan baik yang terjamin akan diberikan jika kita bertaubat. Itulah sebabnya, apabila Yesus datang ke bumi ini, mesej pertama yang Dia beritakan kepada seluruh dunia setelah dibaptis pada umur 30 tahun adalah bertaubat. Bukan? Bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Anda telah menjalani kehidupan orang mati. Sekarang, Anda akan menjalani kehidupan orang yang hidup. Jadi, bertaubatlah. Marilah kita ingat betapa indah, baik dan berharganya pertaubatan. Mengingati ini, marilah pergi ke buku Lukas bab 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan papaku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada papaku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tampun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini, bagaimana, telah mati dan menjadi hidup kembali. Perbuatan terbaik yang dilakukan anak bongsu itu adalah bertaubat. Sebelum berkeputusan untuk bertaubat, hidupnya yang berfoya-foya sama sekali tidak baik. Namun, bukankah Yesus memberi perumpamaan ini untuk menekankan kehidupan selepas bertaubatan? Yesus menerangkan kehidupan anak selepas bertaubatan seperti mati dan menjadi hidup kembali. Kalian semua, masa tidak dapat diputar kembali. Tetapi Yesus, biar kita tahu bahawa pertaubatan sahajalah berkuasa untuk memusnahkan semua pelanggaran kita, kerana ia mempunyai makna yang begitu mendalam. Jadi, kehidupan orang yang bertaubat lebih berharga seperti 1000 tahun meskipun dia hidup sehari. Antara orang yang menjalani kehidupan pertaubatan yang berharga, marilah lihat teladan Yunus dalam Alkitab. Yunus bab 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seluruh yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kapal itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumpungannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengadakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselumpung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Tuhan. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan kerana malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Setelah mendengar kehendak Tuhan, Yunus melarikan diri ke Tarsis dan mengingkari kehendak Tuhan kerana dia takut orang di Niniwe. Akibatnya, laut bergelora, lalu terjadilah badai besar. Kemudian Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam keadaan ketika itu, dia memanjatkan doa pertaubatan yang ikhlas di dalam perut ikan. Bagaimanapun, Yunus akan mati di dalam perut ikan. Dia berfikir, tiada perbezaan kalau aku pergi menginjil dan mati di Niniwe atau mati di sini. Setelah Yunus bertaubat dengan ikhlas seperti itu, Tuhan mengubah hidupnya lebih bernilai daripada hidup 1000 tahun.
Apakah yang 120,000 orang Niniwe lakukan setelah mendengar mesej yang diinjil oleh Yunus? Setelah mendengar kehendak Tuhan yang disampaikan, semua orang dari raja sampai orang muda pun bertaubat dan berpuasa agar Tuhan mengasihani mereka. Akhirnya, Tuhan menarik balik janji untuk membinasakan orang Niniwe. Bukan? Di sebalik sejarah ajab ini dalam Alkitab, terdapat hati seorang Nabi yang bertaubat. Dalam sehari, Yunus dapat melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan bahkan dalam 1000 tahun pun. Saya percaya, berita baik akan diinjil tanpa gagal. Apabila semua ahli keluarga Sion bertaubat sepenuhnya dan berdoa sungguh-sungguh demi penyelesaian Injil tahun ini semasa minggu berdoa, mulai dari perayaan trompet hingga hari pengampunan dosa. Mari lihat firman buku Yeskel 4:18 ayat 30. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan dan memastikannya melalui perayaan ini. Kita perlu meneliti dengan betul mengapa kita harus berdoa dan mengapa kita harus bertaubat. Tanpa pertaubatan, kita tidak dapat bersedia untuk kerajaan syurga yang abadi. Pertama sekali, orang yang ingin pergi ke syurga harus bertaubat dulu, bukan? Marilah lihat ayat 30. Oleh kerana itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah dan berpalinglah dari segala tuhan kamu. Supaya itu jangan bagimu menjadi batu santungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Tuhan berkata, bertaubatlah, berpalinglah dari segala tuhan kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu santungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala tuhaga yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertaubatlah. Dan bagaimana? Supaya kamu hidup. Tuhan minta kita bertaubat agar kita hidup dan diselamatkan. Bukan? Melalui perayaan musim rurut tahun ini, tolong pahamkanlah dua perkataan ini. Doa dan pertaubatan dalam hati. Agar anda dapat menyediakan dasar untuk semua anak Sion di seluruh dunia bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Semoga semua ahli keluarga Sion di seluruh dunia menerima bantuan Bapa dan Ibu Syurgawi. Agar kita akan mendengar berita yang diberkati bahawa semua Sion telah didirikan untuk semua saudara-saudari kembali kepada Tuhan. Mari kita menginjil dengan bersungguh-sungguh. Pertaubatan bermaksud menginjil dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya saya sendiri bertaubat. Orang yang betul-betul bertaubat ialah orang yang membimbing pendosa lain bertaubat. Semoga kita menyambut perayaan trompet dengan suci. Meniup trompet dan membimbing semua manusia di kampung global bertaubat. Agar pertaubatan tidak kekal menjadi sesuatu yang kabur, tetapi menjadi kenyataan. Dengan ini, saya ingin tambahkan kupah hari ini. Sekian, terima kasih.